Assalamualaikum, salam hormat. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara, edisi bersama-sama dengan Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FEN, dan anda sedang menonton Bernama TV. Nama saya Wan Syahrina. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merupakan salah satu tabung simpanan persaraan yang tertua dan antara yang terbesar di dunia. Ditubuhkan pada 1951 bagi membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk persaraan mereka. Manakala Private Pension Administrator Malaysia ataupun PPA diwujudkan sebagai pentadbir pusat bagi skim persaraan swasta ataupun PRS sejak 2012. Dan kerana apabila kita bercakap tentang literasi keuangan ataupun pengetahuan terhadap pengurusan keuangan yang baik, persediaan ataupun simpanan bagi era persaraan ataupun hari tua, atau kalau boleh kita bayangkan ataupun jangkakan, inilah tempoh di mana kita mungkin tidak lagi berupaya mendapatkan atau earn pendapatan secara tetap menerusi mungkin pekerjaan dan sebagainya. Itulah dia mungkinnya struktur yang paling penting dalam keseluruhan hayat pengurusan keuangan sepanjang kehidupan kita. Ini yang kita ingin sama-sama tekankan malam ini, persediaan persaraan. Apatah lagi kita perlu memikirkan satu lagi kebarangkalian situasi yang wujud dalam era pasca pandemik selepas COVID-19. Dan kita ingin bercakap tentang ini bersama-sama dengan dua tetamu saya di studio sekarang ini. Saya perkenalkan Puan Farizan binti Kamaluddin, Pengurus Kanan Jabatan Pengurusan Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Apa khabar, Puan? Khabar baik, Rina. Ya, terima kasih kerana sekali lagi bersama kami. Ya, dan juga Encik Muhammad Faris Muhammad Jamil, Pengurus Pendidikan Keuangan Jabatan Pemasaran dan Komunikasi Private Pension Administrator Malaysia PPA. Apa khabar, Cik Faris? Alhamdulillah. Ya, baik. Okey, kita nak mulakan seperti biasa juga dengan memberikan ruang ya untuk anda menonton juga di laman Facebook Live kami, di Facebook Live Bernama TV, dan anda juga boleh mengajukan pandangan, pendapat, soalan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan malam ini. Secara khususnya bercakap tentang realiti kehidupan semasa dan juga persoalan yang berkaitan dengan perancangan persaraan kita pada pasca pandemik nanti. Mungkin pertama sekali, Puan Farizan, kita nak orang kata buat reality check dulu. Apa sebenarnya cabaran kehidupan hari ini yang mungkin memerlukan perubahan dari segi pengurusan keuangan bagi setiap individu, Puan? Okey, terima kasih, Rina. Sebelum tu saya ingin menarik balik kita kepada realiti dan cabaran yang sebenarnya sebelum penularan COVID-19 lagi. Kita memang sudah ada dah cabaran-cabaran yang perlu kita tangani. Saya cabaran utama kalau di peringkat KWSP kita melihat cabaran utama sebenarnya adalah penuaan penduduk ya. Dijangkakan pada tahun 2030-2035 Malaysia akan menjadi negara tua. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan negara tua? Ia adalah apabila 14% daripada penduduk kita berumur 60 tahun ke atas. Kalau negara maju mereka menggunakan 65 tahun, tetapi negara sedang membangun kita menggunakan 60 tahun. So apabila penduduk negara kita telah mencapai 14% ke atas, kita dinamakan negara tua. Sekarang kita berada di dalam peringkat negara yang sedang menua, aging population. Jadi apakah kesannya kepada kita, kepada setiap individu kita di Malaysia ni ya? Pertamanya adalah bila dikatakan penduduk tua, ia adalah peningkatan jumlah penduduk tua disebabkan oleh pengurangan kadar kelahiran dan juga disebabkan oleh penurunan kadar kematian. Jadi ini menyebabkan penduduk yang berumur melebihi 60 tahun semakin meningkat. Manakala penduduk muda yang akan menggantikan penduduk produktif pula semakin kurang. Jadi ini menyebabkan jangka hayat semakin panjang. Jangka hayat rakyat Malaysia semakin panjang. Kalau diikutkan purata, jangka hayat kita akan mencecah 75 tahun. Lelakinya 78 tahun puratanya, anggarannya, dan perempuannya 78 tahun, lelaki 73 tahun. Alhamdulillah lah, bab itu alhamdulillah. Alhamdulillah kita hidup panjang. Syukur alhamdulillah. Tetapi kalau kita tengok pula satu lagi data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia menyatakan rakyat Malaysia untuk wanita 10 tahun terakhir kita hilang jangka hayat sihat kita. Untuk lelaki 7 tahun terakhir dia hilang jangka hayat sihat dia. Jadi bermaksud kalau jangka hayat wanita tu 78 tahun, 10 tahun terakhir dia mulai umur 68 tahun dia akan jadi sakit atau uzur. Kalau lelaki pula 73 tahun tapi mulai umur 66 tahun dia dah
tak sihat dah. Jadi dia sakit dan uzur. Bila sebut sakit tu bukan sakit yang macam demam, batuk ya. Ini maksud sakitnya memang sakit kritikal. Jadi sakit yang memerlukan rawatan yang berpanjangan. Jadi cabarannya kepada kita selaku rakyat Malaysia adalah cukup atau tidak simpanan persaraan kita untuk membayari sara hidup yang panjang sehingga 20 tahun, 15 tahun dengan mengambil kira 10 tahun terakhir kita sakit, 7 tahun terakhir kita sakit. So itu memang masalah sedia ada. Jadi apabila berlaku pula penularan COVID-19, dia telah menambah lagi kesan atau impak kepada cabaran tadi. Bila mana dalam keadaan kita menghadapi pandemik ni, kita memerlukan wang untuk sara hidup. Jadi di sini adalah cabarannya. Di mana keutamaan kita antara simpanan untuk pesaran ke ataupun wang untuk digunakan bagi kegunaan semasa. Itu saya rasa realiti yang perlu kita hadapi. Belum lagi kita menyentuh tentang apa yang Puan sebutkan tu berdasarkan trend hidup kita selama ni. Sekarang kita dah ada trend baru, norma baru yang mungkin akan berlanjutan lama. Belum sentuh lagi pun pasal tu yang mungkin akan memberikan kesan juga kan. Okey, tapi sebelum tu mungkin Cik Farid boleh memberikan pendahuluan dulu berkenaan dengan PPA ataupun Private Pension Administrator ini kepada para penonton kita. Terima kasih Sharina. Private Pension Administrator ataupun lebih dikenali sebagai PPA merupakan pentadbir pusat untuk skim persaraan swasta ataupun Private Retirement Scheme atau lebih singkatannya PRS. Ditubuhkan pada tahun 2012. PPA merupakan badan yang diluluskan di bawah Akta Capital Market and Services Act 2007 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dan fungsi PPA adalah sebagai one stop center, sebagai pusat pendidikan untuk persaraan dan juga untuk PRS, dan selain itu untuk melindungi kepentingan ahli PRS dan menyediakan perkhidmatan berkaitan akaun dan pelaburan mereka dengan 8 provider PRS ataupun dipanggil sebagai penyedia PRS. Okey. Kalau tadi kita cakap pasal cabaran semasa, kalau secara khususnya tentang pengurusan kewangan peribadi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia terutamanya dengan cabaran yang dibawa bersama-sama oleh COVID-19, apakah jenis-jenis kebimbangan yang mungkin perlu kita perhatikan? Okey, menarik soalan tu. Kalau kita lihat ya, berdasarkan kajian baru-baru ni daripada The Center pada tahun ini, mereka membuat kajian mengenai aspek pengurusan kewangan yang menjadi kebimbangan kepada rakyat Malaysia, terutamanya selepas penularan wabak COVID ini. So ada 3 kebimbangan utama. Yang pertama adalah kebimbangan kekurangan dana untuk membiayai perubatan. Yang kedua, kebimbangan kekurangan dana untuk perbelanjaan bulanan, dan yang ketiga yang paling menarik adalah kebimbangan rakyat Malaysia terhadap tidak mempunyai jumlah simpanan yang cukup untuk persaraan. So malahan satu fakta menarik di sini, jumlah responden yang bimbang mengenai persaraan mereka meningkat ya, daripada 19.4% sebelum PKP kepada 24.3% sekarang, dan ini merupakan peningkatan yang tertinggi yang dicatatkan berdasarkan kajian tersebut daripada mana-mana aspek pengurusan kewangan yang ditanyakan kepada responden ini. Jadi secara rumusannya ini menunjukkan perubahan tingkah laku di kalangan rakyat Malaysia terhadap pengurusan kewangan yang lebih cenderung kepada kebimbangan ke arah penyimpanan persaraan. Okey. Jadi ia indikator yang baik. Maksudnya kita semakin memikirkan. Mungkin itulah dia orang kata baik buruknya suatu ujian itu, bila datang ujian seperti COVID-19 kita berfikir perkara-perkara yang mungkin sebelum ni kita take for granted. Tapi berasas ataupun tidak kebimbangan mereka itu, kalau kita nak tengok sekarang seramai mana agaknya rakyat Malaysia ataupun berapa besar peratusan yang betul-betul memikirkan tentang persaraan mereka ataupun terlibat dengan PPA dengan PRS sekali. Okey. Kita dapat lihat peningkatan satu peningkatan trend, terutamanya jumlah mereka yang mencarum ke dalam PRS menerusi perkhidmatan PRS online kami, di mana kita dapat lihat peningkatan sebanyak 3 kali ganda jumlah mereka yang mencarum dengan PRS menerusi PRS online jika dibandingkan dengan sebelum PKP. So itu adalah satu perubahan. Saya lebih suka untuk mengatakan perubahan trend dan kepada rakyat Malaysia yang lebih cenderung untuk perkhidmatan secara digital. Okey, baik. Kembali pada Puan Farizan.
dah sebut sikit tadi, bagaimana pula dengan perubahan-perubahan mungkin terhadap trend kerja dan sebagainya yang perlu kita ambil perhatian juga bila kita bercakap tentang persediaan untuk persaraan. Jika kita lihat ya, dengan penularan COVID-19 ni, kita nampak banyak perubahan dalam kehidupan kita. So kita tidak lagi hidup dalam kelaziman yang biasa. Kita dah pergi kepada cara normal hidup yang baru. Kita tengok saja dari segi cara kerja kita. Kalau dulu kita biasa bekerja dari pejabat, sekarang dah boleh bekerja dia dari rumah melalui atas talian, dah boleh buat kerja. Kalau dulu kita bekerja pukul 8 sampai pukul 5, sekarang dah menjadi fleksi. Cara sekolah, cara berbelanja semua dah berbeza. Kalau dulu meeting 4-5 jam pun. Ya, sekarang dah boleh lah disesuaikan. Tapi apa yang paling ketara yang kita nampak dari segi landscape pekerjaan, mungkin juga disebabkan oleh penularan tu, maka banyak juga orang telah telah diberhentikan kerja, dikurangkan gaji, banyak benda telah dibuat ya. Tapi apa yang paling menonjol saya rasa adalah perubahan daripada pekerjaan dalam sektor formal kepada kerja dalam sektor tidak formal. Kalau menurut Bank Dunia ya, 26% ataupun 4 juta tenaga kerja Malaysia banyak bekerja secara bebas, iaitu freelancer atau bekerja dalam ekonomi gig. Jadi itu adalah perubahan yang sangat ketara. Begitu juga kalau kita tengok orang yang mendaftar untuk menjadi rider, e-hailing, Foodpanda, Grab, peningkatan hampir 100% semasa COVID. Jadi apa yang menjadi kerisauan ataupun kebimbangan kepada KJWSP ialah bila seseorang itu bekerja dalam sektor tidak formal, mereka tidak mendapat liputan dari segi tidak diwajibkan mencarum kepada KJWSP dan juga kepada SOCSO. So jadi mereka tidak ada liputan keselamatan sosial ataupun perlindungan sosial, sama ada untuk hari tua mereka ataupun bencana pekerjaan mereka. Jadi itulah sebab kenapa perancangan keuangan, perancangan persaraan menjadi sangat penting pada ketika ini. Sebab mereka perlu membuat persediaan untuk kontingensi ataupun keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita nampak rakyat Malaysia, bahkan kita sendiri pun, kita tak bersedia pun untuk berlaku benda macam ni kan. Kita tak cukup dana kecemasan kita, kita tak cukup wang untuk dipusing untuk perbelanjaan kita. Jadi benda itu menampakkan apa pentingnya kita merancang keuangan kita. Dan bila Puan menyebut tentang gig economy dan juga freelancer dan sebagainya, mereka ini biasa ataupun kebanyakannya juga daripada golongan muda. Dan saya perlu sebutkan ini bagi pekerja kerajaan, contohnya penjawat awam yang memang mencalon dalam KWSP. Sampai satu masa pada tempoh kematangan kita bekerja tu, baru kita rasa syukurnya ada simpanan EPF ni. Bila tengok balik akaun satu ada banyak ni, akaun dua boleh buat ini semua. Nasib baik. Tapi masa 10 tahun lepas, 15 tahun lepas mula-mula bekerja, tidak kita fikirkan benda-benda itu semua. Jadi mungkin ini juga yang bermain dalam kalangan adik-adik generasi baru kita ni. Dan mungkin Cik Faris boleh kongsikan perkara-perkara penting yang perlu diambil kira oleh seseorang individu lah untuk mereka merancang simpanan persaraan ni. So, sebelum kita merancang untuk persaraan, ada 3 faktor penting. Selalunya, tapi sebelum tu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, berapa banyakkah yang kita perlukan untuk persaraan. So, jadi ada dan untuk itu ada 3 kebimbangan persaraan yang perlu kita ambil kira. Yang pertama adalah kita panggil sebagai adequacy ataupun berapa banyak. Yang kedua, berapa lama ataupun sufficiency. Dan yang ketiga adalah berapa kukuh atau sustainability. So, ingin saya kupaskan ketiga-tiga kebimbangan persaraan ini, izinkan saya. Yang pertama, adequacy ataupun berapa banyak. Jadi, dana persaraan yang cukup, okey, kita perlu memikirkan berapa banyak dana persaraan yang cukup untuk mengekalkan gaya hidup kita selepas bersara nanti. Jadi dengan itu disyorkan untuk menyimpan 1/3 ataupun 33% daripada pendapatan kita sekarang untuk mencapai pendapatan gantian sebanyak 2/3 ataupun 67% ketika bersara nanti. Dan
rakyat Malaysia di sektor swasta saya rasa sangat beruntung ya, kerana mereka mencarum di KWSP sebanyak minimum 23%. Jadi apa yang mereka perlu lakukan, kita recommend dan kita syorkan untuk membuat simpanan tambahan sebanyak 10% di PRS untuk mencukupkan 1/3 yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama, adequacy. Yang kedua adalah sufficiency ataupun berapa lama. Seperti yang disebut oleh Puan Farizan tadi, jangka hayat purata jangka hayat rakyat Malaysia dah 75 tahun, di mana wanita 78 tahun ya, dan lelaki adalah 73 tahun. Jadi di usia persaraan 60 tahun, kita syorkan untuk mengadakan pendapatan gantian sekurang-kurangnya untuk 20 tahun. Dan yang ketiga adalah sustainability. Mungkin saya boleh tanya Puan Sharina, ingat lagi tak harga kopi 10 tahun lepas? Berapa harganya? Mungkin RM1.50. Okay. Tapi sekarang harga dah meningkat ya. Jadi untuk mengekalkan, jadi apa relevannya tadi, relevannya adalah untuk mengekalkan taraf hidup kita sekarang di masa hadapan sebenarnya memerlukan kos yang lebih tinggi disebabkan peningkatan harga barangan ini. Inilah yang kita panggil sebagai inflasi. Dan berdasarkan statistik numbers daripada Bank Negara pada bulan Mei baru-baru ini, statistik kadar inflasi adalah 2.9%. So apa yang perlu dilakukan adalah untuk memastikan pertumbuhan ataupun growth simpanan persaraan kita sentiasa melebihi kepada nilai inflasi. So itu 3 kebimbangan yang kita inginkan. Itu kalau kopi biasa. Kalau kopi ada krim lah, kopi campur dengan coklat lah, macam kopi. Betul. Jenama-jenama macam tu. Dulu tak ada. Kopi kosong. Kopi kosong saja. Okey, baik. Bercakap tentang ini juga, Puan, kalau kita ingin menyentuh tentang tahap celik keuangan dalam kalangan rakyat, dan juga mungkin apa pilihan ataupun option untuk mereka di KWSP secara khususnya bagi yang terlibat dengan gig ekonomi yang kita sebut tadi. Untuk celik keuangan ya. Sebenarnya untuk mereka yang berada dalam sektor tidak formal ya, ataupun orang yang bekerja sendiri ni, mereka boleh mencarum secara sukarela ke dalam KWSP. Jadi mereka boleh mencarum apa-apa amount pada bila-bila masa, tertakluk kepada setahun tidak boleh melebihi 60,000. Jadi mereka sebenarnya boleh kita mendaftar di bawah satu program namanya program Aisaraan. Ya, di mana di bawah program tersebut kerajaan memberi insentif kepada orang yang meletakkan caruman sukarela ni, di mana kerajaan memberi insentif sebanyak 15% daripada caruman ataupun simpanan yang mereka letakkan tu tertakluk kepada RM250 setahun. Kerajaan akan tambah daripada apa-apa simpanan caruman yang mereka letakkan tersebut. Jadi yang ini sebenarnya yang kita ingin menggalakkan mereka yang berada di luar sana yang tidak berada dalam sektor formal, sesiapa sahaja termasuk suri rumah boleh mendaftar di bawah Aisaraan ni. So boleh menikmati insentif daripada kerajaan ni. Jadi ambil peluang tersebut, simpan tak perlu banyak pun, simpan ikut kemampuan, tapi kalau menyimpan awal kita boleh memanfaatkan gandaan dividen. Ya. So kelebihan utama menyimpan di KWSP sebenarnya adalah gandaan dividen tersebut. Okey, baik. Sebelum kita berhenti rehat seketika untuk blok yang pertama ini, mungkin Cik Faris boleh kongsikan juga dengan kita secara umumnya strategi yang boleh kita guna pakai untuk membuat simpanan persaraan selepas PKP, kalau ada tips ataupun nasihat yang berbeza sedikit daripada amalan biasa. Mencabar juga soalan ni. Okey, tapi kita cuba insyaAllah. Jadi tips dan nasihat yang berkenaan simpanan persaraan ya. Secara umumnya saya ingin kongsikan 3 senario lah. So semasa PKP ada 3 senario selalunya yang terjadi pada golongan yang bekerja. Ada golongan pertama adalah mereka yang masih bekerja seperti biasa ataupun work from home dan masih menerima gaji seperti biasa. So tips untuk mereka ini, kemungkinan besar mereka ini dapat berjimat ketika musim PKP disebabkan mungkin tidak perlu pergi ke office terlalu kerap ataupun tidak terlalu makan di luar dan sebagainya. Jadi tips atau nasihat, simpanlah lebih banyak daripada biasa buat masa sekarang, dan insya-Allah ini akan memberi kelebihan kepada anda apabila keadaan semakin pulih nanti. Itu yang pertama. Senario kedua, mungkin ada di kalangan kita yang perlu mengkaji semula perbelanjaan disebabkan kekangan gaji dan sebagainya. Jadi
nasihat saya, pesanan saya, jangan berhenti seterusnya daripada menyimpan apa yang ada sekarang, dan apabila keadaan kembali pulih, laraskan semula, adjust semula apabila stabil nanti. Dan yang ketiga, jika sedang menghadapi tempoh yang tidak menentu, mungkin ada di antara kita yang menghadapi tempoh yang sukar sekarang. Jadi nasihat saya, apa simpanan persaraan yang kita ada, simpan, peliharalah simpanan yang sedia ada. Kalau boleh, elakkanlah daripada membuat pengeluaran, ya, kerana dan kaji semula pembelanjaan yang kita ada, insya-Allah. Dan untuk golongan muda, kebiasaannya apabila dapat gaji, ramai yang teruja, ya, nak beli itu, nak beli ini dan sebagainya. Sebenarnya boleh self reward, tapi kalau boleh belanja tu jangan melebihi pendapatan. Jadi nasihat dan tips kepada golongan muda ini, yang pertama, mulakan sedikit, mulakan sekarang. Itu yang pertama. Maksudnya orang yang baru bekerja selalunya ada 30 hingga 40 tahun untuk bina dana persaraan dia. So gunakan sekarang dan ambil peluang daripada kuasa pengkompaunan. Yang kedua, pay yourself first, ataupun bayar diri anda dulu. Apa maksud pay yourself first? Adalah apabila kita dapat gaji setiap bulan, kita ketepikan dulu untuk simpanan, dan yang lain baru kita gunakan untuk kegunaan perbelanjaan bulanan pada bulan itu. Yang ketiga, menyimpan setiap bulan secara konsisten. Ya, itu penting. Ya, sebab apa? Ada dua kelebihan. Satu, jumlahnya lebih sikit, dan yang kedua, secara tak sedar dia mendidik kita sendiri dan memupuk tabiat menyimpan secara tidak sedar. Yang keempat, yang ni yang paling penting, tambah pengetahuan, tambah literasi kewangan tentang perancangan persaraan. So ada pelbagai sumber percuma sekarang yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi, dan sekiranya mungkin ada tidak pasti boleh ingin ke mana, mungkin boleh melayari portal pendidikan PPA di www.ppa.my.PRSlive /PRSlive. Okey, baik. Kita akan sambung seketika nanti. Kita berehat seketika dan kembali semula menerusi ruang bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN sekejap saja lagi. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, keseimbangan dan kesusilaan. Sudahkah anda membudayakan normal baru dalam urusan seharian? Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk menilai status kesihatannya dan mendaftar masuk ke lokasi. Dia juga merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Urusan kerjanya juga lebih efisien dengan sistem DDMS untuk menyemak tugasan dan aplikasi MyGovUC untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mahu. Edisi Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN, dan malam ini kita bercakap tentang persediaan persaraan pasca pandemik. Bersama-sama saya ialah Puan Farizan Kamaluddin, Pengurus Kanan Jabatan Pengurusan Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Encik Muhammad Farid Muhammad Jamal, Pengurus Pendidikan Keuangan Jabatan Pemasaran dan Komunikasi Private Pension Administrator Malaysia PPA. Fari dua malam ni. Rasa nak kena tukar nama, Farina pula. Okey, baik. Kita mulakan terlebih dahulu blok yang kedua ini untuk memahami sedikit Puan, berkenaan dengan isu yang mungkin masih juga membelenggu rakyat, menjadi kebimbangan kepada mereka untuk memulakan perancangan keuangan yang kukuh, terutamanya untuk persaraan ini. Apa sebenarnya menyebabkan kita belum mendapat respon yang kita inginkan secukupnya? Ya. Sebenarnya saya nak tarik juga daripada apa yang saya sebut mengenai cabaran tadi kan. Sebenarnya kebimbangan yang saya rasa setiap individu perlu memberi perhatian, ya. Sama macam yang dinyatakan oleh Cik Farid tadi dari segi kecukupan simpanan untuk persaraan. Macam saya pernah nyatakan awal tadi, cukup tak cukup simpanan kita untuk membiayai sara hidup kita selama 20 tahun yang akan datang
dengan 10 tahun terakhir kita sakit, 7 tahun terakhir kita sakit. Yang kedua, sama juga dari segi sustainability, dari segi kelestarian simpanan kita. Mampu tak simpanan kita bertahan untuk tempoh itu? Sebab apa yang berlaku di KWSP, kita memang nampak jelas ya. Bila sampai umur 55 tahun, mereka dah menunggu 2-3 bulan sebelum tu dah menunggu dah sampai je umur 55 tahun tu terus hantar permohonan untuk buat pengeluaran. Nak beli tu, nak beli ya, sudah ada list dah. Banyak sangat benda kan. Jadi sebab itu penting sangat ada pengetahuan dalam perancangan keuangan. Sebab saya rasa adalah menjadi satu kewajipan untuk setiap ahli ada ilmu perancangan keuangan. Sebab bila sampai umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, kita diberi duit kan, simpanan yang banyak sebenarnya, 100,000 walaupun 50,000 banyak. So kalau kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak mengurus dan merancang penggunaan simpanan persaraan kita jika kita tak ada ilmu? Sebab tu orang lain yang rancang duit kita. Di situlah anak-anak nak kahwin, di situlah nak beli kereta, motor. Jadi sangat penting benda tu. Dan yang ketiga, saya rasa dari segi liputan, saya sebut tadi kan, liputan skim KWSP itu kita perlu perluaskan kepada mereka yang tidak mencarum di KWSP. Dan yang keempat yang penting sekali yang saya sebut tadilah, kadar celik keuangan ya. Kadar celik keuangan tu bukan sahaja untuk satu golongan saja. Celik keuangan tu sebenarnya dari beberapa peringkat, dari kecil sehinggalah kita bersara, kita perlu ada celik keuangan. Ya? Itu yang kalau dari kecil sampai besar kita faham, maka kita fikir yang tadi itulah benda boleh simpan, kenapa nak belanja? Yang hujung-hujung baru nak faham tu, dia kata benda boleh belanja, kenapa nak simpan, dia kata. Okey, Puan, yang itu yang suka tu kan. Sukanya tu. Sepatutnya nak buat apa? Sepatutnya keluarkan semua, simpan balik atau melabur, atau apa yang sebaiknya? Situlah pula perancangan persaraan. Kalau sebelum bersara, sebelum 55 tahun, perancangan keuangan, di situ kita mengumpul wang. Kita mengumpul kekayaan, kita mengumpul simpanan. Tapi bila kita sampai umur 55 tahun, itulah perlu pula ilmu pengurusan perancangan persaraan. Kita mesti kalau boleh biar simpanan kita bertahan. Jangan kita keluarkan. Sebab simpanan sedang berganda. Dia sedang menikmati gandaan dividen di KWSP pada amount yang paling tinggi. Sedang berganda. Tapi kita keluarkan. Satu, kita hilang manfaat gandaan dividen tersebut. Sedangkan simpanan di KWSP, dia adalah pendapatan persaraan, retirement income. Dia sepatutnya jadi pendapatan setiap bulan kita, sehingga kita sehingga ke akhir hayat kita. Jadi dia bukan untuk kegunaan semasa, untuk beli kereta, bukan. Dia untuk sara hidup kita hingga kita meninggal dunia. Sebab apa yang menjadi aspirasi KWSP, kita nak warga emas kita, kita nak bila kita bersara dengan bermaruah. Apabila apa dimaksudkan dengan bermaruah? Bila kita bersara, kita bukan meminta, kita masih jangki menjadi orang yang memberi. So kita masih mampu berdikari. Di situ kita nak, bila kita bersara, kita hidup dengan bermaruah, menjalani kehidupan secara bermakna. Okey, baik. Kita banyak tahu tentang KWSP, kebanyakan daripada kita lah apa yang ditawarkan dan sebagainya. Tapi untuk PRS ini, untuk skim persaraan swasta ini, kalau boleh kita tahu berkenaan dengan ciri-ciri dan kelebihannya, dan mungkin bagaimana perkembangan industri PRS itu sendiri selepas COVID-19. Okey. Alright. So ada dua soalan nampaknya di situ. Satu adalah tentang PRS dan satu lagi impact mengenai PRS lepas PKP. So saya mulakan mengenai skim persaraan swasta. Skim persaraan swasta atau PRS merupakan satu skim simpanan dan pelaburan yang jangka masa panjang secara sukarela, yang direka untuk membantu individu dan rakyat Malaysia untuk menyimpan lebih banyak untuk persaraan. Dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Terdapat 4 lagi komponen utama selain daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, iaitu PPA sendiri selaku pentadbir pusat, penyedia PRS ataupun kita panggil sebagai PRS provider, perunding dan juga pembekal PRS,
ataupun PRS consultant dan distributor, dan yang kelima adalah pemegang amanah skim ataupun skim trustee. Dan individu boleh membuka dan menyimpan di PRS melalui mana-mana di antara 8 penyedia PRS di seluruh negara, dan ada 57 pilihan dana yang tersedia buat masa sekarang dan individu boleh memilih sama ada ingin mencarum dalam dana konvensional ataupun patuh syariah. Dan caruman daripada PRS ini akan dikendalikan dalam 2 sub account yang berbeza. Sub account yang pertama 70% di sub account A, di mana pengeluaran hanya boleh dibuat pada usia persaraan dan 55 tahun, dan 30% akan diuruskan di sub account B, di mana pengeluaran boleh dilakukan sekali setahun. Dan ciri-ciri PRS ni antaranya kita pencarum boleh mengeluarkan pencarum boleh memilih lebih daripada satu penyedia ataupun dana PRS, dan selain itu kewujudan PRS default option fund ataupun pilihan dana yang ditetapkan, yang merupakan satu ciri khas PRS untuk memudahkan pencarum-pencarum di luar sana untuk mencarum di PRS. Macam mana dia dimudahkan? Di mana dana-dana ini akan dipakejkan mengikut kelas-kelas aset yang mempunyai risiko pelaburan dan juga toleransi risiko dan juga objektif pelaburan berdasarkan peringkat umur masing-masing. Contohnya, jika seseorang itu berumur di bawah 45 tahun dan memilih default option fund, so simpanan mereka akan dimasukkan ke dalam dana pertumbuhan yang lebih agresif, yang akan melabur di produk equity, majority equities contohnya. Dan jika 45 hingga bawah 55 tahun di dana sederhana, dan 55 tahun ke atas simpanan mereka akan dilaburkan ke dana konservatif yang kurang berisiko. Dan selain itu, kita antara kelebihan menyimpan di PRS ini yang boleh saya kongsikan, caruman minimum adalah RM100 dan juga pengecualian cukai PRS sehingga 3,000 setahun. Jadi bila Sharina tanya tentang impak pandemik tadi, tapi sebelum sebelum cakap kita sentuh tentang impak, saya difahamkan tiada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin kita boleh dengar dulu apa soalan pemanggil, kalau kita boleh rangkumkan sekali juga jawapan kepada beliau. Ada Puan Hajar dari Selangor sekarang di talian. Hello Puan Hajar. Saya Hajar daripada Suruhanjaya Selangor. Saya ada soalan untuk Puan Farizan ya. Puan, apa bagi kami yang baru bekerja dari segi membahagikan simpanan kewangan? Adakah patut kami terus membuat simpanan umum dahulu atau simpanan untuk persaraan dari awal? Puan jelas ataupun perlu? Dia baru bekerja. Puan Hajar? Ada saya? Okey. Baru bekerja? Ya, saya baru bekerja. Apa nasihat Puan untuk orang yang baru bekerja dari segi membahagikan simpanan kewangan? Patutkah kami menyimpan untuk biasa-biasa secara umum saja, atau patutkah kami start menyimpan untuk persaraan dari awal? Okey, baik. Terima kasih Puan Hajar. Okey, Puan nak jawab dulu. Okey, terima kasih Puan Hajar. Soalan yang baik sebenarnya ya. Memang ramai saya rasa di luar sana yang perlu tahu benda ni. Sebenarnya bila untuk pekerja yang baru bekerja ya, kita memang belum tahu lagi macam mana nak buat perbelanjaan kan, tapi sebenarnya kita ada satu panduan umum mengenai bagaimana kita nak memperuntukkan pendapatan kita setiap bulan. Kita boleh mengikut panduan yang dinamakan 20%, 35%, 45%. 20% kita peruntukkan pendapatan untuk simpanan, ya. 35% diperuntukkan untuk bayaran hutang ataupun apa-apa komitmen, dan 45% lagi kita peruntukkan untuk perbelanjaan keperluan asas kita. Setiap bulan kita cuba amalkan, cuba ikut prinsip macam tu. Mungkin boleh lebih, mungkin boleh kurang. Katalah untuk simpanan 20% daripada simpanan kita dah ada caruman wajib KWSP, sekarang 7%, tapi sebenarnya dia akan kembali kepada 11%. So ada lagi 9%. Apa nak buat simpanan tu? Mungkin boleh simpan sikit di PRS, mungkin boleh simpan di ASB. Ya, ada banyak cara simpan, tapi cuba kita peruntukkan 20% tu khusus untuk simpanan. Simpanan jangka panjang KWSP untuk persaraan, simpanan jangka sederhana untuk perumahan, untuk pendidikan, simpanan jangka pendek mungkin untuk dana kecemasan.
35% lagi untuk hutang. Tapi kalau kita seelok-eloknya janganlah melepasi 30% daripada pendapatan kita untuk hutang. Ambil hutang bila perlu dan bila kita mampu. Jangan kita mengambil hutang beli pada benda-benda yang menyusutkan nilai simpanan ataupun yang value dia berkurangan, ya. 45% lagi. Cuba kita kawal perbelanjaan kita tidak melebihi 45% tersebut. Macam yang Cik Farid sebut, berbelanja mengikut keperluan, berbelanja mengikut keutamaan. Ya, kalau saya nak nasihatkanlah, ya, cuba kita ikut dulu panduan tersebut. Jadi bila berlaku perubahan dalam situasi kita kahwin, kita ada anak, kita boleh adjust benda tu. Tetapi utamakan portion, menyimpan dulu sebelum berbelanja. Bukan berbelanja dulu, yang lebihnya baru menyimpan. Memang sampai sudahlah tak menyimpan. Okey, baik. Dan kalau ada hutang, bayar hutang. Dia bayar hutang dulu. Hutang pula hutang yang faedah tinggi tu selesaikan dulu. Okey, itu nasihat yang sangat penting saya kira. Dan Cik Faris, tadi kita tinggalkan berkenaan dengan impact terhadap industri PRS kalau boleh kita sentuh selepas penularan wabak COVID-19. Bagaimana keadaannya? Selepas pandemik COVID-19, penularan COVID-19 terhadap industri PRS, sebelum tu izinkan saya kongsikan tentang statistik terbaru. So buat masa kini PRS mempunyai hampir 500,000 orang ahli dan AUM ataupun Asset Under Management sebanyak 4 bilion, ya. Dan prestasi dana dari PRS selepas dan sebelum COVID-19 dilihat walaupun prestasi dana masa lalu ni tidak boleh jadi indikator pada prestasi di masa hadapan, tapi kita dapat lihat buat masa kini prestasi dana PRS memiliki daya tahan untuk jangka masa panjang, terutamanya dalam situasi yang tidak menentu sekarang. Dan jika dibandingkan prestasi dana terbaik untuk PRS pada bulan Disember 2019, iaitu sebelum COVID-19, dan pada Jun 2020, iaitu selepas penularan, kita dapat lihat perbezaannya tidak ketara. Dan seperti saya sebutkan di awal tadi, jumlah transaksi yang melalui sistem PRS online meningkat sebanyak 3 kali ganda. So itu adalah indikator kepada perubahan trend pencarum dan juga penyimpan sekarang. Okey, kalau Puan Farizan dah kongsikan juga tips tadi, 20% simpan, berapa untuk hutang dan sebagainya. Kalau untuk PRS, mungkin ada juga yang mempertimbangkan untuk PRS sebagai option kedua selepas dah ada persaraan simpanan dan KLBS dan sebagainya. Bagaimana cara mereka mengetahui dengan betul ada formula ataupun sifirnya juga untuk kita tahu atau macam mana? Kalau kita nak belajar sifir ni sampai esok lah. Tapi cuma ada satu tools ataupun yang boleh membantu, iaitu kalkulator persaraan PPA sendiri. Kalkulator ini diwujudkan untuk membantu masyarakat untuk menganggarkan berapa banyak yang mereka perlu simpan dan berapa lama dana yang disimpan itu boleh bertahan. So berdasarkan pengiraan daripada kalkulator tu, ya, izinkan saya kongsi satu kes tadi. Sekiranya seseorang itu berumur 25 tahun, baru masuk bekerja, mempunyai pendapatan 2,500 sebulan, maksudnya belum ada PRS, belum ada EPF lah masa tu, ya. Dianggarkan dana persaraan ketika berumur 60 nanti, dia memerlukan 1.02 juta untuk bertahan selama 20 tahun. Dan berdasarkan anggaran daripada simpanan EPF dengan mengambil kira 4%, ya, sebagai pulangan tahunan, akan memberikan 800,000. Jadi ada jurang sebanyak 200,000 dan sekiranya dia menyimpan sebanyak 4% di PRS, insya-Allah jurang itu dapat ditutup lah. Jadi rumusan daripada senario ni adalah pembualan yang bagus, walaupun hanya 4% daripada gaji, ataupun kalau kita kira kan 4% daripada 2,500 adalah RM100 sahaja. Jadi apa yang perlu individu ini lakukan berdasarkan kes tadi ni adalah untuk menambah simpanan sedikit demi sedikit sehingga mencapai objektif 10% yang saya kongsikan tadi. Dan mungkin dengan perubahan kerjaya yang lebih stabil, insya-Allah akan sampai ke 10%. Yang paling penting,
start small, start now. Okey. Okey, start now tu macam mana? Apa yang mereka perlu lakukan sekarang ni untuk memulakan nak buka akaun PRS ni? Okey, untuk membuka akaun PRS ni ada 3 cara. Satu, you boleh pergi direct kepada 8 penyedia PRS di seluruh negara. Yang kedua adalah melalui pembekal ataupun perunding atau konsultan PRS. Dan yang ketiga yang ingin saya kongsikan adalah melalui perkhidmatan PRS online. Apa itu PRS online? PRS online merupakan perkhidmatan pendaftaran, membuka akaun dan juga menambah nilai PRS yang dibangunkan oleh PPA sendiri untuk membuat simpanan dengan mudah, selesa dan selamat. Dengan membuka akaun di PRS online, anda boleh mendaftar pada bila-bila masa di mana sahaja dan anda akan mempunyai akses selama 24 jam melalui gadget, atau maksudnya anda boleh buka akaun melalui handphone ataupun tablet atau sebagainya saja. Di mana-mana saja. Okey. Jadi dengan membuka akaun PRS melalui PRS online ini, pencarum juga selain itu boleh menikmati pengecualian yuran, ya, pembukaan akaun daripada PPA. Seterusnya untuk mereka yang berumur 30 tahun dan ke bawah, kita akan berikan 0% untuk caj jualan. So maknanya tiada caj jualan sifar lah, ya. Dan kalau selepas itu dah buka akaun, kita nak tambah nilai, nak top up, anda juga boleh menggunakan perkhidmatan PRS online ini melalui PRS online top up di portal ahli kami di www.ppa.my. Okey, mudah, sangat mudah lah sekarang ni, tambah-tambah lagi lebih mudah untuk semuanya. Dan saya kira penawaran yang diberikan juga untuk menggalakkan generasi muda, golongan muda ini untuk memulakan seperti kata Cik Faris tadi, sebelum start now tu apa? Start small. Start small, start now. Gitu. Okey, baik. Kita berhenti rehat seketika, kembali sebelum untuk blok ketiga selepas ini dalam ruang bicara bersama-sama FEN, Jaringan Pendidikan Keuangan, seketika nanti. Denggi berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembuh menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat. Tune in to our two-part special, Our Rukun Negara, A Nation United on Bernama TV. Kembali menerusi ruang bicara Jaringan Pendidikan Keuangan FEN, dan kita masih lagi bercakap tentang persediaan persaraan terutamanya pasca pandemik nanti, dan kita nak mungkin memikirkan, Puan dah sebut tadi ya, tentang tips dan juga nasihat berkenaan dengan pengurusan keuangan ini. Tapi secara jelasnya kalau kita nak pecahkan, kita ada breakdown, kita nak mula merancang ni, Puan dah sebut kena rancang awal dan sebagainya. Apa yang kena buat sekarang? Contohnya ada mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi sebelum tempoh persaraan tiba. Apa yang nak kena rancang tu? Nak kena simpan berapa? Nak kena allocate berapa untuk kesihatan contohnya? Adakah ada bantuan dari segi itu yang boleh diberikan kepada masyarakat umum maksudnya? Okey. Sebenarnya kalau menyebut dari segi perancangan keuangan untuk persaraan kan, yang pertama sekali saya rasa yang penting sekali seseorang individu tu perlu ambil masa dan fikirkan apakah matlamat dia dan sasaran yang dia nak. Katalah dari segi persaraan, apa matlamat dia? Katalah saya ingin mendapat pendapatan, bila saya bersara nanti saya nak dapat pendapatan saya 2,000 sebulan ataupun 1,000 sebulan.
saya nak dapat pendapatan macam tu. Jadi bila saya nak tahu berapa banyak saya perlu ada. Macam kata Cik Farid tadi, dia ada kalkulator. KWSP pun ada kalkulator. Dia juga ada kalkulator. Kalau misalnya orang kata tu blur lah, kata keliru sangat, tak tahu pun nak tentukan apa matlamat, tak tahu pun nak tentukan sasaran, boleh je pergi pada buat temu janji, pergi je berjumpa dengan pegawai penasihat persaraan kami, pegawai ras kami. Mereka boleh bantu untuk bantu ahli tentukan apa matlamat dan sasaran untuk persaraan. Satu, kena ada matlamat, ada sasaran. Yang kedua, individu tu perlu tentukan apa keutamaan dia bila nak bersara. Umpamanya, dia nak bersara di mana? Dia bekerja di Kuala Lumpur, tapi sebenarnya dia nak bersara di kampung. Jadi lain tu, lain amount yang diperlukan tu. Betul. Dia nak bersara dengan siapa? Dia nak bersara, dia duduk berdua je ke dengan pasangan, ataupun dia ada anak dia, ataupun dia ada cucu dia. Lain juga tu. Ataupun dia ada anak OKU, anak istimewa. So lain benda tu kan. Kemudian yang ketiga, dia kena tahu tahap kesihatan dia. Dia sihat ke tak sihat. Macam saya kata tadi, 10 tahun terakhir itu andaian dia sampai umur 66 tahun sampai umur 68 tahun baru dia sakit. Tapi sebenarnya sekarang pun kita dah ada sakit kan. Untuk kesihatan. Kesihatan, bila kita berumur 60 tahun ke atas, kos kesihatan kita adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada kos kesihatan sebelum kita mencapai umur 60 tahun. Kalau 80 tahun ke atas, 6 kali ganda lebih tinggi. Jadi kita tengok juga perlu ada perancangan yang tu. Maksudnya bila kita nak buat perancangan untuk persaraan, kita kena tengok pelbagai perkara. Kemudian kita kena tahu waris kita, berapa banyak kita nak tinggalkan untuk ahli waris kita, untuk anak-anak kita. Sebenarnya ada banyak perkara yang perlu tengok. Sebab tu saya kata kita kena ada ilmu, bukan main agak-agak saja. Tapi kalau kita tak berapa ada ilmu, pergi je berjumpa. Ke mana-mana pejabat KWSP kami, ada pegawai penasihat persaraan kami, pergi jumpa, buat temu janji, mereka akan tolong bantu. Tolong bantu untuk ahli kenal pasti cara-cara nak merancang tadi. Okey. Ada bantuan yang boleh diberikan walau apa je situasi anda sebenarnya boleh diterangkan dan mereka boleh membantu untuk merancang, memberikan perancangan yang baik untuk masa hadapan. Okey. Baik, kalau KWSP, kita bercakap tentang KWSP, tentang EPF, kita bercakap tentang entiti yang sudah hampir berusia 70 tahun. Tapi PPA ni sebagai pentadbir pusat PRS, ya, bagaimana pula keyakinan masyarakat, keyakinan ahli terhadap PPA dan reputasinya sendiri. Tapi sebelum tu Cik Faris, kita ada pemanggil di talian, Puan Nadia dari Kelantan di talian. Hello Puan Nadia. Hello. Ya Puan. Hello. Hello, saya Nadia dari Kelantan. Saya soalan untuk Encik Farid. Okey, teruskan. Soalan, adakah PRS ni dipatuhi syariah? Patuh syariah, okey. Adakah mematuhi syariah? Itu saja. Okey. Terima kasih. Terima kasih Puan Nadia dari Kelantan. Mungkin kita rangkumkan sekali tentang keyakinan, tentang kepatuhan, tahap kepatuhan syariah dan sebagainya. Okey. Untuk soalan tadi, saya jawab soalan itu dulu ya. Adakah PRS patuh syariah? Seperti saya bagi tahu tadi, ada 57 dana PRS dan daripada 57 dana PRS itu 26 daripada dana adalah patuh syariah. Jadi bagaimana dana-dana patuh syariah ini aktivitinya dikawal selia oleh Syariah Advisory Council Suruhanjaya Security Malaysia yang akan memastikan aktiviti berkaitan pasaran modal Islam di Malaysia, termasuklah PRS adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Yang seterusnya, yang kedua adalah pelantikan penasihat syariah PRS oleh setiap penyedia PRS untuk memantau operasi dana untuk setiap dana patuh syariah ini. Selain itu, fungsi penasihat syariah PRS ini adalah untuk memberi khidmat nasihat berkenaan syariah, untuk buat review, untuk report dan seterusnya untuk memantau pengurusan dan operasi syariah pada dana-dana tersebut. Jadi jawapannya 26 daripada 57 dana adalah patuh syariah. Okey, dan tahap keyakinan masyarakat kepada PRS sendiri. Untuk mengukurkan tahap keyakinan awam, kita selalu streskan bahawa
PRS ataupun skim persaraan swasta ini dikawal selia di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan Pasaran Modal 2007 ataupun Capital Market Services Act 2007 oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Dan di samping itu, untuk setiap dana PRS ada pemegang amanah untuk memantau pelaburan bagi setiap dana itu. So itu adalah cara kita untuk mengukuhkan keyakinan terhadap pada orang awam. Dan untuk ahli pula, apabila dia dah jadi ahli pun kita kena jaga juga kepentingan mereka ya. So apa yang kita buat, kita akan pastikan pengurusan akaun mereka dilakukan dengan baik untuk seumur hidup, dan kita akan sediakan consolidated statement ataupun laporan menyeluruh dan menyediakan akses secara online kepada ahli-ahli untuk memantau dan menyemak sendiri dana mereka melalui laman web kami. So dan sekiranya mereka ada pertanyaan lebih lanjut sepanjang menjadi ahli PRS, sebab mereka kena jadi ahli semua hidup ya, sehingga bersara. Jadi mereka boleh hubungi terus kepada talian multibahasa kami di 1313 1772. Okey, itu dia tertera pun di kaca televisyen pusat panggilan untuk PRS ya. Baik, kita kalau bercakap tentang KWSP Puan, yang juga merupakan sebahagian ataupun anggota kepada jaringan pendidikan keuangan, agensi di bawah jaringan pendidikan keuangan ataupun FEN ini. Jadi tentu ada obligasinya untuk menggalakkan literasi keuangan. Apa inisiatif KWSP ke arah itu, Puan? Memang sebenarnya KWSP sangat komited ya untuk meningkatkan kadar celik keuangan di kalangan ahli kami di semua peringkat usia. Tadi pun saya dah tekankan kan, dan kami memang di semua peringkat, baik di cawangan ataupun di mana-mana pejabat negeri kami mengadakan program taklimat mengenai perancangan keuangan kepada semua peringkat ya. Jadi mereka sebenarnya mana-mana bajikan ataupun mana-mana NGO yang memerlukan khidmat kami ataupun perkongsian dari segi perancangan keuangan, boleh je pergi mana-mana pejabat terdekat dan minta untuk disampaikan pegawai penasihat kami akan datang untuk menyampaikan taklimat. Dan yang kedua, khidmat nasihat yang saya kata tadi, kami komited untuk memberi khidmat nasihat persaraan yang profesional kepada semua ahli kami secara percuma. Pergi saja, tak perlu bayar pun, datang saja, beritahulah apa masalah, beritahu sajalah apa benda. Mereka akan boleh ajar sebenarnya, bukan dia orang diktik benda tu ya, tapi dia boleh bagi tahu apa benda yang kita perlu lihat. Ya, kita pun ada financial planning tools. Kita dah develop tools kita sendiri untuk bantu ahli-ahli kita ni. Puan, ada tak masalah ataupun isu yang mana terutamanya untuk generasi muda, mereka mengaitkan KWSP ni kepada orang-orang yang dah berusia? Yalah, sebab dah nampak yang selalu ada urusan kat KWSP sebab nak keluarkan duit tadi tu, yang dah umur 50 tahun ke atas dan 60 tahun. Jadi budak muda ni dia rasa macam belum lagi, saya tak boleh ambil tahu lagi. Itulah juga celik keuangan kami tadi. Sekarang ni kena fokus juga kepada golongan muda. Sebenarnya golongan muda lah sebenarnya yang patut sangat beri perhatian. Sebab dia akan sampai 20-30 tahun lagi, dia akan sampai umur 55 tahun, 60 tahun. Pada masa tersebut, kita dah mencapai negara tua. Dah ramai penduduk tua. Dah kurang penduduk muda. Jadi pembayar cukai kita dah berkurangan. Jadi, kita tak boleh lagi nak mengharapkan semua bantuan daripada kerajaan. Sebab cukai kita daripada gaji dah kurang. Jadi sebenarnya mulai sekarang, golongan muda sekarang, mereka lagi penting menyimpan dari awal. Sebab persaraan kita tanggungjawab kita. Tak boleh nak bergantung pada orang, bukan tanggungjawab orang lain. Jadi mereka lah yang paling kritikal sekali untuk mula merancang keuangan ni. Okey. Baik, kita ada 2 minit sebelum berakhir. Jadi mungkin 1 minit untuk setiap seorang panelis kita untuk membuat mungkin konklusi ataupun pesanan yang terakhirlah kepada penonton-penonton kita pada malam ini. Cik Faris lebih dahulu. Okey. Jadi bagi pihak Private Pension Administrator Malaysia, kami mengucapkan terima kasih kepada Sharina dan Bernama kerana mengacarakan program pada malam ini. Kami sebenarnya berasa sangat gembira kerana dapat bukan saja berada di program ini, malahan dapat menyokong inisiatif oleh FEN untuk menambah baik tahap literasi kewangan untuk rakyat Malaysia. Di samping dapat
membantu dengan usaha berterusan PPA untuk memberikan pendidikan secara berterusan mengenai persaraan, ya, mengenai perancangan persaraan. Jadi pesanan untuk ahli PRS, saya faham adalah normal. Ketika sekarang ni ramai bimbang tentang macam mana nak tambah simpanan untuk persaraan dan sebagainya. Jadi nasihat saya, seperti saya beritahu tadi, pesan saya, jangan berhenti sepenuhnya dan nanti laraskan semula untuk mencapai matlamat persaraan itu. Dan kalau anda belum buka PRS atau belum memulakan PRS, start small, start now, ya. Berita baik dia tak perlu jumlah besar, RM100 saja. Anda boleh lakukan dengan mudah, selesa dan selamat dengan PRS online, atau boleh merujuk dengan mana-mana daripada 8 penyedia PRS di seluruh Malaysia dan 25,000 perunding PRS ada sekarang. So untuk maklumat lanjut boleh layari www.ppa.my atau boleh like Facebook page kami PPA Malaysia, atau boleh juga telefon di telefon hotline kami 1300 13 1772. Okey, itu untuk PPA, PRS dan Puan mungkin sharing khasnya untuk KJWSP. Saya mohon masyarakat, ya, dan majikan memberi kerjasama, ya, kepada inisiatif yang akan dibuat oleh FAM ni untuk meningkatkan kadar celik kewangan. Semua orang patut memainkan peranan, sebab saya yakin, ya, rakyat yang mempunyai celik kewangan yang tinggi, mereka mampu membuat keputusan-keputusan yang baik, baik untuk kewangan ataupun dalam kehidupan mereka. Dan kepada ahli pula, jadilah pengurus dana anda sendiri. Urus duit KBSP anda sendiri, jangan urus secara baik. Ada kesedaran, bila dah ada kesedaran, terjemahkan kepada tingkah laku, terjemahkan kepada tindakan. Jadi bersara, biarlah kita bersara dengan bermaruah dan berdikari. Okey, jangan biarkan orang lain yang menguruskan dana anda. Urus sendiri. Baik, terima kasih kita ucapkan, ya, Puan Farizan Kamaluddin, pengurus kanan Jabatan Perusahaan Strategi KWSP, dan juga Encik Muhammad Faris Muhammad Jamal, pengurus Pendidikan Keuangan Jabatan Pemasaran dan Komunikasi PPA. Saya Wan Sharina. Ruang bicara bersama-sama FEN Jaringan Pendidikan Keuangan untuk edisi kali ini berakhir di sini. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton di Bernama TV. Jumpa lagi.